A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran. Kita sampai ayat yang ke 64. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Saya rasa ayat yang belum diberi pengajaran daripada ayat 61. Kan? 61, 62 dan 63. Okey, ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Pengajarannya yang pertama, sesungguhnya apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Kerana Allah memerintahkan Rasulnya agar melakukan mubahalah iaitu laknat melaknat antara dua pihak. Antara orang yang beriman dengan ahli kitab. Yang kedua, tidak boleh bermubahalah melainkan dengan ilmu yang tinggi dan diyakini benar. Dan kebenaran itu telah disampaikan kepada musuh. Tetapi mereka tetap berdegil. Yang ketiga, antara adab bermubahalah ialah
menghadirkan wanita-wanita dan anak-anak agar menimbulkan ketakutan terhadap azab Allah kepada kaum yang sesat. Yang keempat, bermubahalah juga dibolehkan dalam perkara yang besar dan penting sahaja. Okey, habis ayat 62. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pengajaran ayat 62. Saya baca ayat dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Pengajarannya, semua yang diceritakan oleh Allah tentang Nabi Isa ibnu Maryam, dalam Al-Quran adalah benar. Dan sebaliknya, apa saja yang dicerita oleh orang Nasrani yang bercanggah dengan Al-Quran adalah dusta dan batil. Yang kedua, semua kisah-kisah dalam Al-Quran adalah benar dan mengandungi pengajaran-pengajaran yang banyak yang wajib diambil oleh setiap mereka yang mengaku beriman sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, akidah yang hanya mentauhidkan Allah dan menafikan semua Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah akan memberi keselamatan, keamanan dan kerehatan kepada mereka yang berpegang dengannya. Kerana Tuhannya hanyalah satu dan tempat dia bergantung dan bertawakal
hanyalah satu. Yang keempat, sesiapa yang menyembah Allah dan dalam masa yang sama menyembah juga selain daripada Allah, maka jiwanya tidak akan tenang dan dia tidak akan dapat keamanan dan kerehatan. Kerana yang disembahnya ramai. Dan jalan hidupnya berbagai. Okey, ayat seterusnya, ayat 63. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Pengajarannya, pertama, Allah memberi amaran keras kepada siapa yang berpaling daripada Allah dan ajaran Al-Quran. Iaitu Allah Maha mengetahui dan akan membalas setiap amalan mereka. Yang kedua, sesiapa sahaja yang berpaling dari agama Allah, dia adalah manusia yang rusak dan akan merusakkan orang lain. Yang ketiga, kerusakan yang terbesar yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ialah tidak beriman kepada Allah dan mensyirikkannya. Okey, habis ya. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, kalau ayat sebelum ni Allah menceritakan bagaimana cara orang yang beriman berdepan dengan musuh-musuh Islam, khususnya ahli kitab yang asalnya ada kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pendekatannya? Adakah menyerang mereka dan terus membunuh ataupun berhujah dengan cara yang terbaik? Jadi kita dah belajar kan, Allah mengajar Nabi dan orang beriman supaya
berdepanlah dengan musuh, walaupun musuh yang paling jahat seperti Yahudi dan Kristian, dengan cara berhujah, memberi fakta, bukan cara beremosi ataupun dengan melabel ataupun tuduhan. Jadi ayat malam ni juga adalah berkaitan dengan kewajipan orang yang mengaku beriman terhadap musuhnya. Apa kewajipan kita terhadap musuh? Sebenarnya kewajipan kita bukan hanya kepada orang beriman sahaja, bukan pada ahli keluarga kita sahaja, tapi kita juga ada kewajipan kepada musuh kita. Apa patut kita buat pada mereka? Khususnya ahli kitab yang sudah ada ilmu dan kitab daripada Allah. Okey, Allah kata auzubillahi minasyaitanirrajim, qul, katakanlah, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Dia musuh-musuh Islam. Dalam banyak-banyak musuh Islam, dia berbagai agama, berbagai fahaman, berbagai akidah. Walaupun secara umumnya mereka sebenarnya satu agama saja. Al-kufru millatun wahidah. Kufur itu sebenarnya satu agama saja. Tapi dalam berbagai-bagai bentuk pegangan dan agama mereka, siapa yang musuh yang paling jahat? Yahudi dan? Kenapa mereka? Kenapa bukan orang musyrikin? Yelah, kenapa? Kenapa ahli kitab musuh yang paling jahat? Mereka memisahkan kitab yang Allah turunkan. Mereka memisahkan kitab Allah. Ada antara orang yang tak ada ilmu ataupun tak ada kitab dan mereka kufur kepada Allah, dengan orang yang ada kitab dan mengaku mereka beriman dengan kitab, mereka juga kufur kepada Allah. Yang mana lebih jahat? Jadi Yahudi dan Nasrani paling jahat sebab mereka dah ada ilmu. Jadi yang tak ada ilmu tu jahat juga, tapi kurang sikit sebab mereka tak ada ilmu, kan? Sebab itulah antara orang jahil dengan orang yang berilmu, dua-dua tak beriman. Yang mana dia campak awal ke neraka. Dan Allah sebut dalam surah Fatihah, kan, manusia ada 3 golongan. Pertama, dalam surah Fatihah Allah kata manusia ada 3 golongan, 3 jenis. Boleh keluarkan. Sebut ayat tu. Orang beriman Allah sebut dalam ayat yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau bagi nikmat pada mereka. Siapa tu? Siapa orang yang Allah bagi nikmat pada mereka? Asasnya ialah orang yang Allah bagi ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Itu mana an'amta alaihim, ada ilmu, beramal. Maka itu adalah golongan yang betul. Golongan kedua, al-maghdubi alaihim, iaitu Allah murka pada mereka. Sebab apa Allah murka? Sebab ada ilmu tapi tidak ikut, tidak beramal. Sebab apa? Dah ada ilmu tak beramal. Apa sebab? Sombong. Yang ketiga, al-waladhdallin, iaitu golongan yang sesat, yang tidak berilmu. Dan Allah susun tu mengikut kedudukan. Yang paling jahat al-maghdubi alaihim, sebab mereka dah berilmu tapi tetap tak terima, kan? Yang paling jahat, yang paling baik sikit, iaitu tidak berilmu dan sesat. Okey. Jadi kita nak jadi yang mana? Al-maghdubi alaihim ke waladhdallin? Dua-dua tak nak. Kalau dua-dua tak nak, dah belajar kena beramal. Okey. Jadi sekarang kepada ahli kitab ni, antara yang paling jahat, dan Allah murka pada mereka. Tapi Allah perintah pada Nabi apa dah? Cakap pada mereka, ya ahlul kitab. Ada ya, kan?
Kita pernah tak panggil musuh kita yang paling jahat? Tama-tama musuh kepada Allah, musuh pada agama. Pernah tak kita guna perkataan wahai? Wahai musuh Allah. Pernah cakap? Tak pernah kan? Kadang-kadang bukan musuh pun. Sesama Islam, tak bayar hutang je. Kita panggil tak? Wahai orang yang tak bayar hutang. Ada? Tak ada. Kenapa Allah perintah kepada Nabi cakap pada musuh yang paling jahat dengan menggunakan perkataan wahai? Wahai ni bahasa lembut ke bahasa kasar? Lembut. Kenapa Allah perintah pada Nabi guna bahasa lembut kepada musuh aku yang paling jahat? Kenapa? Dan kita tak praktiskan. Ha? Paling? Tapi dia di musuh paling jahat ni. Ha? Apa dia? Berkesan tak Yahudi bila sebut wahai? Wahai Yahudi, datang sini. Ha. Sikit je. Dia kita balik pada tujuan kita berdakwah. Tujuan kita berdakwah nak apa? Nak lepaskan geram ke? Ataupun sebab kita sayang pada dia, kita nak balik kepada Allah, kan? Kalau tujuannya kita nak dia balik pada Allah, maka kita nak dia dengar apa yang kita nak cakap. Yang kita nak cakap daripada Allah. Dia tak mungkin balik pada Allah melainkan dia dengar dan faham apa yang Allah cakap. Jadi tujuan kita berdakwah nak dia dengar apa yang Allah cakap. Bila kita nak dia dengar, jangan guna bahasa yang menyakitkan hati dia. Kalau daripada awal lagi kita guna bahasa menyakitkan hati, sebenarnya kita pun tak faham tujuan kita berdakwah. Kan? Dengan guna bahasa kasar, daripada detik pertama lagi dia tak nak dengar dah cakap kita. Sebab apa? Kamu guna bahasa kasar, kamu nak suruh aku dengar, sudahlah. Ya. Faham tak? Ustaz, saya guna bahasa lembut dah lama dah, 2 tahun, tak dengar juga. Betul ke 2 tahun? Betul, kadang-kadang bukan dengan musuh. Dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan suami kita pun kita tak guna wahai. Betul? Wahai suamiku. Wahai anakku yang degil. Ada cakap macam tu? Tak ada. Ataupun melalui mesej kan, wahai anakku, wahai isteriku, jagalah solat kan. Kita sendiri pun tak praktiskan Quran yang kita baca. Ini kepada musuh. Kepada musuh kita tak praktiskan, kepada orang yang paling dekat dengan kita pun kadang-kadang kita tak. Sebab tu bila kita bercakap, kadang-kadang orang tak nak dengar. Bila orang tak nak dengar, kita salahkan siapa? Degil betul lah budak ni. Mulalah cari ustaz. Ustaz boleh tak buat air tawar untuk anak saya yang degil ni? Padahal anak degil tu sebab dia, kan? Ustaz juga yang susah kan? Okey, wahai ahli kitab. Dan Allah sebut ahli kitab. Padahal dia Yahudi dan Nasara. Betul? Kenapa tak kata ya ahlan, ya al-Yahuda wan Nasara? Kenapa? Kan? Ahli kitab ni nama yang baik ke nama yang tercela? Nama yang baik. Ahli Al-Quran kan? Kenapa Allah guna bahasa yang lembut, ahli kitab, nama yang baik kepada orang yang ataupun musuh yang paling jahat? Apa dia? Menarik perhatian. Macam mana tu? Perkataan ahli kitab boleh menarik perhatian. Macam mana tu? Maknanya dengan sebut ahli kitab tu sebenar secara tak langsung Allah nak supaya mereka berfikir. Kamu kan mengaku ada kitab. Kamu kan mengaku beriman dengan kitab. Macam mana amalan kamu, akidah kamu bercanggah dengan kitab yang kamu mengaku? Macam mana? Allah nak mereka berfikir. Kan? Percaya tak pada Quran? Percaya. Itu rukun Islam. Pernah baca tak? Dah lama tak baca. Makna kata-kata dia tu adalah dakwaan kosong. Jadi Allah nak beritahu, kamu sebenarnya tak beriman pun dengan kitab. Kalau beriman, baca dan ikut. Bukan mendakwa. Okey. Wahai ahli kitab, ta'alau. Ta'alau nak terjemah apa? Marilah. Ataupun, jom. Boleh kan? Jom. Ila
kepada, ini pun lembut juga ni, jom. Jom kepada kalimah. Satu kalimah sawain yang sawain sama, istiwa kan, khatu istiwa, garisan yang lurus. Jadi perkataan yang sama. Apa makna perkataan yang sama? Dalam tafsir diterjemah sawain makna adlin, jalan kalimah yang adil ataupun sama. Okey, sekarang Allah perintah pada Nabi cakap pada siapa? Kepada ahli kitab Yahudi dan Nasara. Nabi sampai ke tak? Nabi sampai tak? Ada bukti Nabi dah sampaikan? Ada bukti? Ada bukti ke? Ada buktilah, sebab tu ada dalam ayat ni. Kan? Kalau Nabi tak sampai, tak adalah ayat ni. Kita tak akan belajarlah. Okey, yang Allah suruh Nabi sampai kepada dia. Ya, qul, cakaplah wahai Muhammad. Cakaplah wahai Muhammad. Cakap apa? Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ya Allah suruh Nabi sampaikan yang mana? Daripada bermula qul ataupun bermula ya ahlal kitab. Ya ahlul kitab kan? Yang ini adalah perintah Allah kepada Nabi. Betul? Tapi Nabi sampai pada ahli kitab bermula ya ahlul kitab ke ataupun bermula daripada kul? Kenapa? Allah suruh Nabi cakap ya ahlul kitab. Kenapa Nabi mula daripada kul lagi? Contohlah saya kata pada anak saya, tolong bagi tu pak cik tu, katalah pada pak cik tu alihkan kereta. Anak saya pun cakap, katalah pada pak cik tu. Atau dia cakap macam mana? Alihkan kereta saja kan? Dia tak kata katakanlah. Tak ada kan? Tapi Nabi kenapa cakap bermula daripada kul? Itu arah untuk Nabi, bukan untuk arah ahli kitab. Arahan? Ialah arahan daripada Allah kepada Nabi. Dan Allah perintah pada Nabi sampai pada ahli kitab bermula daripada sini. Betul? Betul kan? Tapi bila Nabi cakap pada ahli kitab, Nabi bermula dari sini. Jumpa ahli kitab, qul ya ahlul kitab. Kenapa? Amanah yang Nabi sampaikan supaya tak ada orang tuduh dia tinggalkan. Betul. Cuba bayangkan Nabi kata jumpa ahli kitab, ya ahlul kitab. Mungkin ahli kitab kata apa? Ini kata-kata kamu ni. Boleh faham tak? Amanah tu. Sebab tu penting sebut qul. Nabi nak beritahu, ini betul-betul daripada Allah, aku tak tambah tak kurang sedikit pun. Okey. Jom ataupun ayuh kepada perkataan yang sama. Apa perkataan yang sama? Bainana, di antara kami, wa bainakum, dan di antara kamu. Apa tu perkataan yang sama tu? Mungkin orang boleh salah faham. Tengok, Allah perintah pada Nabi, ajak kepada ahli kitab dan Yahudi dan Nasara, jom kepada satu perkataan yang sama. Jadi mungkin orang boleh salah faham apa dia? Agama Islam dengan Kristian dan Nasara sama aja. Betul kan? Sekarang heboh kecoh kan? Semua agama adalah satu. Dalilnya ayat ni. Macam mana kita nak tolak? Baca sampai habis dulu. Okey. Apa perkataan yang sama? Iaitu alla na'budah. Bahawa jangan kita sembah ataupun beribadat illallah, kecuali Allah. Ini alla na'budu illallah adalah huraian kepada kalimatin sawa. Kalau katanya apa dia kalimat sawa? Iaitu jangan sembah kecuali Allah sahaja. Dan tak cukup dengan
tidak sembah kecuali Allah, ada lagi penegasan, iaitu bukan setakat kita hanya sembah Allah, tetapi wala nusyrika, dan tidak kami mensyirikkan dengannya, iaitu dengan Allah, syai'a, sesuatu pun. Okey. Jadi perkataan yang sawa ialah jangan sembah kecuali Allah dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Okey. Kenapa jangan sembah kepada Allah dikatakan perkataan yang sama? Adakah akidah orang Islam sama dengan akidah orang Yahudi dan Nasara? Ada tak persamaan? Apa dia? Yahudi, dia percaya tak Allah tu adalah Tuhan? Percaya. Nasrani percaya tak Allah tu adalah Tuhan? Ya, itu kalimah sawa. Boleh faham? Kalau kamu percaya Allah adalah Tuhan, maka jom kita sama-sama sembah Allah yang satu. Sebab itulah jangan mensyirikkan Allah. Sebab apa? Mereka sembah Allah, tapi ada unsur syirik. Apa dia? Menduakan Allah, mentigakan Allah. Kan? Jadi kat sini dah betul dah, tapi kat situ kamu ada masalah. Okey. Di sini apa pengajaran yang paling besarlah? Bila Allah perintah pada Nabi bercakap pada orang Yahudi dan Nasara supaya jom kita sama-sama sembah Tuhan yang satu. Apa pengajaran paling besar? Untuk kita lah. Allah kata apa? Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengambil pengajaran bila dia baca Quran. Tidak ada siapa yang boleh ambil pengajaran kecuali orang yang berakal, kan? Okey, apa pengajaran ayat ni? Berakal, kan? Okey. Apa dia pengajarannya? Apa dia? Cara berdakwah. Sekarang Allah suruh Nabi berdakwah pada siapa? Yahudi dan Nasrani, musuh yang paling jahat. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Kalau pada musuh yang paling jahat kamu tetap wajib berdakwah kepada yang musuh juga, tapi taklah jahat sangat. Lagi wajib. Dan kepada yang bukan musuh orang Islam tapi jahil agama, lagi wajib. Yang ni musuh. Sebab tu dalam satu peperangan Khaybar, Nabi perintah, kita tahu peperangan Khaybar ialah antara tentera Islam dengan Yahudi pada tahun 7 Hijrah. Setelah berlaku pengkhianatan daripada orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Tiga-tiga puak Yahudi yang ada di Madinah mengkhianati Nabi sampai mereka diusir. Dan pada tahun 7 Hijrah, iaitu berlaku peperangan Khaybar. 7 Hijrah. Nabi pergi ke Khaybar. Khaybar ni utara Madinah. Jalan nak pergi ke Syam. Dan Nabi kepung orang Yahudi di sini. Kemudian setelah beberapa hari, Nabi perintah kepada Sayyidina Ali. Nabi kata apa? Malam tu Nabi cakap pada semua para sahabat, besok aku akan bagi bendera kepada seorang lelaki yang dia cinta pada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul cinta padanya.
Ini pengiktirafan daripada Nabi ni. Besok aku akan bagi bendera untuk memerangi puak-puak Yahudi ni. Bendera kepada orang yang cinta pada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul cinta padanya. Saya nak tanya, semua sahabat, semua orang beriman ketika itu beriman, cinta tak pada Allah dan Rasul? Ya. Dan Allah cinta tak pada mereka? Tapi kenapa Nabi sebut ini special? Ini Nabi sebut khusus. Siapa ni yang Nabi akan bagi bendera pagi besok? Jadi sahabat tu malam tu semua, bila Nabi bagi bendera pada dia, makna apa ni? Dia kena duduk kat mana? Barisan depan, kan? Bila Nabi cakap, kalau kita duduk di tempat sahabat lah, Nabi cakap macam tu, kita berebut nak ke berebut nak mengelak? Bila Nabi bagi bendera, dia kena barisan depan. Dia yang pertama akan berdepan dengan musuh. Tapi sahabat sangat berbeza cara berfikir. Bila Nabi tawarkan, semua berebut menunggu-nunggu supaya Nabi tunjuk pada dia. Kenapa? Padahal ni berperang ni, mati kan. Tapi kenapa berebut? Dapat Tauliah apa? Allah cinta. Tapi mati. Tinggal keluarga. Oh, sekejap je. Cakap sedap lah. Sini kalau saya beritahukan, besok saya akan pilih, akan pergi berdakwah dengan saya 3 hari 3 malam. Tengok besok ada berapa orang. Bukan mati pun pergi berdakwah baru kan. Ini berperang ni. Okey, besok semua menunggu-nunggu. Nabi tanya, Aina Ali? Di mana Ali? Jadi kebetulan Ali pula masa tu sakit mata. Jadi sahabat kata dia sakit mata. Nabi kata panggil dia. Nabi buat apa dengan Sayyidina Ali? Nabi ludah kat mata Nabi. Nabi ludah kat mata Sayyidina Ali. Dan terus sembuh. Itu adalah antara ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah bagi khusus kepada Nabi. Ludah terus. Macam kun fayakun. Okey. Tapi jangan ikut petua tu. Siapa-siapa sakit mata, jom aku ludah kan. Tengok lagi teruk kan. Okey, lepas Nabi ludah dan sembuh mata Sayyidina Ali, apa Nabi cakap? Umfuz ala rislika. Umfuz ala rislika. Umfuz apa makna? Laksanakan perintah. Nabi bagi bendera pada Ali dan Nabi kata umfuz. Makna laksanakan perintah ini ala rislika, ala mahlika, iaitu berhati-hati sebab kamu nak berdepan dengan musuh. Dan bila sambungan dia, Nabi kata pada Ali, bila kamu dah sampai betul-betul dekat dengan barisan musuh, apa Nabi cakap? Ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka kepada Islam. Ini hadis sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang nak berperang ke nak berdakwah ni? Berperang kan? Dengan siapa? Musuh yang paling jahat. Dengan apa yang berlaku sebelum tu, Yahudi, Bani Quraizah, Bani Kainuqa dan Bani Nadir khianat Nabi sampai kena usir. Dan kemuncaknya ni, Yahudi di Khaybar. Tiba-tiba nak berperang, dalam keadaan mereka terkepung, sempat Nabi pesan pada Sayyidina Ali, bila kamu dah betul-betul dekat dengan barisan musuh, ajak mereka pada Islam. Sebelum ni Nabi dan sahabat dah ajak tak orang Yahudi masuk Islam? Dah tak? Dan mereka tolak tak? Logiknya apa? Bunuh je lah kan? Tak. Inilah Islam, inilah Islam. Islam bukan nak membunuh musuh. Islam nak selamatkan musuh. Walaupun dalam kemuncak, dalam peperangan dan kepada musuh yang paling jahat. Makna bila sampai dekat barisan musuh, Sayyidina Ali ajak, jom kita masuk Islam. Tapi bila mereka degil juga, barulah subhanallah. Pengajaran untuk kita apa dia? Kita berperang tak dengan musuh kita? Orang-orang kafir ada berperang?
Tak ada kan? Dekat tak dengan mereka? Dekatlah. Kadang-kadang jiran kita kan. Kadang-kadang kawan sepejabat kita. Betul? Kadang-kadang kawan kongsi perniagaan kita. Dan kita tak berperang pun dengan dia. Dan dia taklah khianat kita. Dan dia pun tak sejahat Yahudi. Tapi kita berdakwah tak? Apa masalah kita? Quran baca kan? Khatam. Bulan Ramadan lagi khatam. Apa masalah kita? Sebab itulah kalau kita baca Quran kan, daripada awal sampai akhir, cerita apa sebenarnya? Cerita semua kisah para Nabi kan? Kisah kaum-kaum mereka. Sebenarnya apa tu? Cerita apa tu? Cerita pembangunan ke? Cerita ekonomi ke? Semua cerita dakwah. Daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Semua cerita dakwah. Semua cerita pertembungan. Bahkan hari pertama lagi, Allah turun ayat kepada Nabi cerita pasal apa? Iqra' kan? Betul? Lepas Iqra' turun ayat apa? Ya ayyuhal muzammil. Lepas tu? Tak, dalam surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, Allah kata apa? Lepas tu? Ya ayyuhal muzammil, Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Kemudian inna sanulqi alaika qawlan saqila. Bangunlah malam separuh ke, 2/3 ke, 1/3. Kenapa? Kami akan campak ke atas bahu engkau perkataan yang sangat berat ni. Lepas tu Allah kata apa? Ayat-ayat selepas tu. Wasbir ala ma yaquluna. Kemudian wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ini ayat ni turun awal dakwah kan? Baru beberapa ayat dan tak sampai 2-3 surah pun Allah kata apa? Sabar di atas apa yang mereka kata pada kamu. Allah tak kata sebab Al-Quran baru turun, baca dulu, khatam dulu kan. Tunggu bagi cukup. Tak. Awal-awal lagi Allah kata sabar. Sabar apa ni? Atas apa yang mereka akan. Makna apa tu? Hari-hari pertama dah turun ayat macam ni. Makna apa tu? Allah nak bagi tahu ayat Quran diturunkan untuk kamu berdakwah. Bila kamu berdakwah, kamu akan bertembung. Dan senjata kamu untuk menghadapi musuh ialah sabar, sabar. Mereka akan kata kamu gila, kamu tukang sihir, kamu penyair. Sabar. Dan wahjurhum, pulaukan mereka ataupun jauhkan mereka, tapi dengan cara yang hajaran jamila, dengan cara yang cantik. Jangan maki hamun. Sebab kamu pendakwah bukan pemaki. Boleh faham? Dan ayat lepas ni surah lepas Al-Muzammil surah apa pula? Mudassir. Tengok. Ya al-Mudassir, kemudian ya al-Mudassir Kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, kum, bangun. Bangun buat apa? Baca Quran. Tak, bangun bagi peringatan. Ini peringkat awal, mungkin tak sampai sebulan, 2 bulan baru turun wahyu. Terus Allah kata bangun dan bagi peringatan. Menunjukkan apa? Quran adalah dakwah. Jadi amat tidak tepat orang mengatakan tunggu belajar banyak-banyak. Tunggu khatam. Tunggu apa lagi? Tunggu mantap. Biar dah ramai mati masuk neraka. Sampaikan. Boleh faham? Okey. Kemudian Allah kata apa? Wala yattakhiza. Dan janganlah yattakhiza mengambil ba'duna sebahagian kami, ba'dan sebahagian yang lain,
arbaban. Arbaban apa dia? Ha? Arbaban jamak plural. Kalau satu Rabb lah, Rabb. Kalau satu Rabb, kalau banyak arbaban. Tuhan-tuhan. Min dunillah, dari selain Allah. Apa maksud ni? Pertama, jom kita pada satu perkataan yang sama yang pada asasnya kita bersetuju, iaitu Tuhan tu Allah. Yang kedua, jangan syiriklah. Yang ketiga, apa sebenarnya? Jangan sebahagian kita, makna orang beriman dengan ahli kitab, kita jangan mengambil sebagai yang lain sebagai Tuhan. Apa maksud? Tak mensyirikkan Allah sana. Apa dia tu? Itu dia sembah kan? Dia maksud sini apa dia ni? Sini lebih kepada membuat undang-undang syariah. Ada tak agama dia tak sembah Tuhan lain, tapi dia ketua dia ataupun raja dia buat undang-undang, dia ikut undang-undang tu walaupun bercanggah dengan Islam, kan? Sebenarnya itu juga dalam bentuk Tuhan, menghalalkan yang haram dan mengharamkan bentuk Tuhan. Saya memang sembah Allah, tapi undang-undang saya ikut undang-undang manusia, samalah tu. Sebenarnya Allah nak begitu apa? Kalau Tuhan Allah saja yang berhak disembah, maka siapa juga yang berhak buat undang-undang? Allah lah. Tak masuk akal kamu kata Allah saja berhak disembah, tapi buat undang-undang orang lain boleh buat. Mana boleh? Kalau macam tu Allah tak layak disembah lah. Bukan dia saja, yang lain pun layak. Kalau betul kamu setuju Allah saja layak disembah, maka dia juga sahaja layak buat undang-undang. Tak boleh buat undang-undang oleh selain daripada Allah. Betul? Sebab tu Adi bin Hatim kan, dia kata kepada Rasulullah, kami tak sembah pun raja kami. Jadi kenapa? Di mana isu syiriknya? Nabi kata, betul lah kamu tak sembah, tapi raja kamu kata yang ni halal, yang ni adalah haram, kamu ikut. Itulah bentuk ibadat ataupun penyembahan. Boleh? Jadi dua. Satu, sembah. Yang kedua, syariat. Kalau Allah kamu sembah, syariat pun kena ikut syariat Allah. Baru selari kan? Okey, fa'in tawallau, maka in apa dia? Sekiranya tawallau, mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah oleh kamu, ishhadu, saksikanlah, bi anna, bahawa kami adalah muslimun. Apa makna? Orang yang berserah diri. Apa maksud ni? Sekiranya mereka berpaling, Allah kata pada Nabi kata kepada orang Yahudi, sekiranya mereka berpaling, maka ishadu, bagi tahulah bahawa, saksilah kepada terhadap kami bahawa kami adalah orang yang, maksud apa tu? Kalau dah sampai pada ahli kitab, mesej dah sampai, dah jelas, dan mereka juga terus berpaling, apa sikap kamu? Tegaskan kepada mereka, kami tetap dengan Islam. Tidak ada tolak ansur, tidak ada toleransi. Sebab ada tak jenis, bila kita orang kafir berkuasa, kita pun berdakwah, dia pun degil juga, kita pun akhirnya okeylah, bab ni kita mengalah. Ada kan? Ada. Tak, kita tetap tegas, aku tetap ikut agama Islam. Itu dipanggil apa? Al-wala' dan al-bara'. Dan apa makna muslimun? Apa makna berserah? Sebab itulah Islam tu makna dia ialah, Islam makna dia serah diri.
Tapi serah diri yang mana tu? Dalam bab solat, saya serah diri pada Allah. Bab puasa haji, okey saya serah. Bab nikah kahwin, okey. Tapi bab selain pada tu, tak serah, itu bukan Islam. Sebab Allah kata, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, kalau kamu beriman, masuk semua sekali. Kalau kamu ambil juzuk, bahagian-bahagian, itu bukan serah diri pada Allah. Bila dia ambil sebahagian, dia tolak sebahagian, dia sebenarnya dia serah diri pada siapa? Nafsu. Walaupun dia salat, agama dia sebenarnya nafsu. Bila bercakap, pakai lepas je. Kan? Bila solat, diam je. Dia ikut sunnah Nabi. Angkat takbir, baca bismillah. Dia tak cakap yang selain yang Nabi suruh. Betul? Tapi lepas salam je, Nabi kata apa? Kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, cakap yang baik je. Kalau tak ada, dia dengar tak cakap Nabi lepas solat? Terkeluar tak? Maknanya dia serah diri masa berapa minit? Itu bukan serah pada Allah, serah pada nafsu. Sebab nafsu kata 10 minit okeylah, tapi 10 jam sorry. Okey. Ada di sini juga pengajarannya apa? Bila kita dah sampai, mereka tetap degil, jangan bertembung lah. Jangan bertembung. Jangan maki hamun. Bagi tahu je, aku tetap ingat Islam. Kamu nak buat apa, silakan. Okey, di sini sebenarnya walaupun terjemahannya mengajak pada agama yang kalimah yang sawa, tapi bukan bermakna semua agama sama. Hanya Islam saja yang benar, kan? Bukan surah Ali Imran juga ayat 85. Cuba tengok surah Ali Imran ayat 85. Dalil bahawa hanya Islam saja yang betul dan Allah terima. Wa man yabtaghi ghayral Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini dalil yang jelas bahawa agama tidak sama. Allah kata apa? Wa man yabtaghi, siapa yang mencari ghairal Islam, selain daripada Islam, dinan sebagai agama. Selain daripada Islam, dia jadikan agama dia. Maka Allah kata apa? Falan yuqbal. Maka tidak diterima daripada lan. Apa makna lan? Tidak sama sekali. Sampai bila-bila diterima daripadanya. Kalau bukan Islam, itu kat dunia. Di akhirat, wa huwa fil akhirah. Dan dia pula di akhirat, minal khasirin, daripada orang yang rugi. Jadi tidak ada agama sama. Ya Allah terima hanya Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Kita baru balik daripada satu negeri, kan? Di Malaysia. Banyak kita jumpa tak tahu agama. Kita bagi salat, dia jawab. Lepas tu tanya solat, tak solat. Kalau kami solat pun solat hari Jumaat aja. Agama apa tu? Tapi bila tanya agama-agama apa, Islam lah. Lepas tu bila kita tanya, ada baca Quran? Ada? Dia pun tunjuk. Kita kata boleh tak tunjuk? Rupa-rupanya apa? Berzanji. Dia kata Quran. Lepas tu saya tanya, boleh baca? Boleh, dia baca. Okeylah, walaupun makhraj. Tapi dia boleh baca. Lepas tu saya tanya, faham? Okey, tulis terjemah? Tak boleh terjemah. Lepas tu saya kata, dulu kami pernah datang, kan, ada bagi Quran. Oh, ada kat dalam. Duduk dalam plastik. Yang Quran dalam plastik yang berzanji itu dibaca setiap hari. Agama apa tu? Kita tak salahkan dia sebab tak ada orang beritahu. Kesian. Bukan sikit tu, ada beribu-ribu yang macam tu. Yang solat Jumaat saja, yang tak solat langsung. Yang ada mengatakan, saya tak boleh solat. Bila solat je, muntah. Sebab tu saya tak solat.
kat Semenanjung ni mungkin benda ni kita tak pernah dengar. Betul? Pernah dengar tak? Tahu sebab apa tak pernah dengar? Bila kita pergi kan, kita cari, kita jumpa orang macam ni, macam-macam agama pelik, tapi dia mengaku Islam. Okey, kemudian Allah kata apa? Ya ahlul kitab. Wahai ahli kitab. Lima tuhajuna. Lima ni asalnya limaza. Kenapa? Tapi dibuang za. Sebab bahasa Arab ni dia ada bentuk gaya bahasa ringkas. Limaza dijadikan lima. Ya. Lima. Kenapa? Tuhajuna. Kamu berhujah. Berhujah fi Ibrahim. Tentang Ibrahim. Ibrahim ni siapa? Nabi Ibrahim AS. Allah cakap dengan siapa ni? Allah suruh Nabi cakap pada ahli kitab Yahudi dan Nasara. Iaitu kenapa kamu berhujah dengan Ibrahim? Maksud apa tu? Apa maksud? Bila Nabi kata pada orang Yahudi, kenapa kamu berhujah dengan Nabi Ibrahim? Ada dua maksud. Pertama, Yahudi mendakwa Nabi Ibrahim agama mereka. Dia mendakwa mereka tu Yahudi adalah beragama dengan agama Ibrahim. Nasrani pun sama, menganggap bahawa mereka ni beragama dengan agama Ibrahim. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka mengatakan Ibrahim agama Yahudi. Nasrani pula mengatakan Ibrahim adalah agama Nasrani. Kenapa ni berebut nak Nabi Ibrahim ni? Kenapa? Tahu tak sebab apa? Ha? Apa dia? Apa dia? Tapi yang lain semua keturunan Anbiya juga. Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa tak Nabi Nuh ke? Nabi Adam ke? Ha? Nabi Ibrahim ni kan kalau ikut ranking, yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua siapa? Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni boleh kata semua agama tahu cerita dia. Sebab apa? Antara sebabnya ialah dia bina Kaabah. Dia bina Kaabah. Dan Nabi Ibrahim juga digelarkan apa dia? Kalau Nabi Adam, Abu al-Bashar al-Awwal, bapa manusia yang pertama, Nabi Adam. Dan ada juga Nabi digelar bapa manusia yang kedua. Siapa? Nabi Nuh. Kan? Yang Nabi Ibrahim digelar bapa apa? Ha? Abul Anbiya. Macam Malaysia lah. Ada Perdana Menteri dipanggil bapa pembangunan kan? Ada lagi bapa apa? Bapa kemerdekaan lagi? Macam-macam bapa lah. Okey, Ibrahim ni Bani Israel keturunan Nabi Ibrahim kan? Bangsa Arab keturunan Nabi. Dia Ibrahim ni anak dia siapa? Antara anak dia Ibrahim, Ismail anak dia. Kemudian Ishak. Kemudian lepas Ishak Yaqub kan? Lepas tu Yusuf kan? Ismail ni keturunan Arab. Sebab daripada isteri Arab. Sebab tu lepas Ismail tak ada Nabi kecuali Nabi Muhammad. Tapi lepas Ishak ada tak Nabi-Nabi daripada Bani Israel? Ada, banyak. Boleh kata hampir semua para Nabi daripada keturunan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Ayub, semua daripada sini kan? Jadi kalau orang kata Yaqub ni ialah bapa kepada Bani Israel, Nabi Muhammad dipanggil bapa kepada orang Arab. Tapi atuk yang sebenarnya siapa? Ibrahim Abu al-Arab wa Abu Bani Israel.
Sebab Arab dengan Bani Israel semua datang daripada Nabi Ibrahim. Sebab tu nama Ibrahim ni semua pakat berebut. Semua pakat mengaku. Okey. Jadi Allah nak suruh Nabi berhujah, bukan menyerang. Apa dia? Wahai ahli kitab, kenapa kamu berhujah bahawa kamu ni beragama Ibrahim, ataupun kamu mendakwa Ibrahim adalah Yahudi? Yang Nasrani pula kata Ibrahim adalah agama Nasrani. Kenapa? Wama unzilat. Ini jawapan dia. Sedangkan wama unzilat, dan tidak diturunkan At-Taurat, kitab Taurat, wal Injil, dan Injil, illa kecuali dari selepasnya. Selepas siapa? Lepasnya. Apa maksud dia? Yahudi mengaku Ibrahim ni adalah orang Yahudi. Tapi kitab orang Yahudi kitab apa? Taurat. Taurat bila turun? Macam mana Taurat turun selepas Ibrahim, tapi Ibrahim dah ada agama yang berpandu pada kitab Taurat. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Nampak? Yahudi, Nasrani pun sama. Dia kata Ibrahim ni agama mereka. Sedangkan Nasrani, agama mereka ialah berpandu pada kitab Injil. Injil turun selepas Nabi Ibrahim. Jauh tak jarak antara kitab Injil dan Taurat dengan zaman Nabi Ibrahim? Sangat jauh. Macam mana kamu boleh mendakwa Ibrahim pun tak tahu kitab Injil? Nabi Ibrahim tahu tak? Nabi Ibrahim tahu tak kitab Injil ni turun kepada Nabi Isa, Taurat turun kepada Nabi Musa? Tak tahu. Okey. Jadi kalau nak mendakwa pun biarlah masuk akal kan. Dan syariat mereka Yahudi mendakwa syariat mereka ikut kitab Taurat. Syariat Nabi Ibrahim sama tak dengan syariat Nabi Musa? Tak sama. Setiap Nabi ada syariat, betul, akidah sama. Tapi syariat berbeza tak? Berbeza. Boleh? Kenapa dia mendakwa? Sebab orang bila tak betul, dia akan cari saja apa alasan, apa bukti untuk menunjukkan mereka tu betul. Walaupun kadang-kadang hujah tu makan diri. Kan? Ada orang jenis macam kita kan? Ada dalil? Ada. Tengok-tengok dalil, tak ada kaitan langsung. Okey. Afala ta'qilun? Afala. Ni huruf istifham. Ni dia panggil apa? Hamzah istifham. Tujuannya apa? Istifham ni ada dua maksud. Pertama, hakiki. Kan? Hakiki apa maksud? Soalan yang betul-betul nak tanyalah, nak tahu maklumat, nak tahu jawapan. Dah makan ke belum? Itu hakiki. Yang kedua, dia panggil apa? Majazi. Apa makna majazi? Dia bukan nak tahu jawapan, bukan tanya nak maklumat, tapi nak bukan. Kadang-kadang nak perli, kadang-kadang nak mengutuk, kadang-kadang nak mengingkari. Jadi Allah kata apa? Adakah? Fa maka la ta'qilun? Apakah maka tidak mereka berakal? Okey, huruf istifham ni untuk apa ni? Untuk mengingkari ke, untuk mencela ke, untuk apa? Mencela apa? Mencela akal. Kan? Manusia ni nampak hebat sebab apa? Sebab muka ke sebab pakaian? Dia bodoh, SPM bos 9A, tapi pakai kod, pakai nektar kan? Jadi manusia bila akal tak waras, pakai hebat macam mana? Bodoh. Jadi yang Allah cela pada akal. Kamu ni betul-betul, kalau bahasa kita lah, betul-betul tak ada akal. Sebab apa tak ada akal? Sebab kamu mendakwa agama kamu Ibrahim. Sedangkan Ibrahim dah datang sebelum kamu. Betul-betul tak ada akal. Okey.
Di sini jadi Allah nak ajar apa ni? Bila kita berdepan dengan musuh? Nak ajar apa ni? Berhujah dengan mereka. Jangan cepat menyerang, jangan menuduh, jangan memaki hamun. Berhujah dengan fakta. Yang kedua, bila kita berhujah dengan musuh, hujah yang terbaik apa dia? Ambil hujah dia. Tak payah pening-pening cari nak fikir apa nak lawan musuh ni. Tak, ambil hujah dia. Kan dia mendakwa apa? Ibrahim adalah agama dia. Ambil hujah dia. Macam mana kamu dakwa Ibrahim agama kamu? Ibrahim dah awal jauh daripada sebelum kamu. Ambil hujah dia, habis. Betul? Jadi Islam nak mengajar kita, bila berdepan dengan musuh, jangan serang. Tapi berhujah dengan fakta. Dan hujah terbaik ialah ambil hujah mereka. Lepas tu kalau nak kata pun, katalah afala taqilun, jangan terjemah. Kalau terjemah mungkin bergaduh kan. Okey ke? Macam ni Allah kata apa? Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Last sekali Allah kata apa? Afala taqilun. Okey, cuba terjemah. Atamuruna nas. Ni istifham. Adakah patut? Mana Allah nak mengingkari perbuatan mereka. Adakah patut? Apa dia? Ta'muruna nas. Kamu suruh orang bil bir. Apa makna bir? Berbuat baik. Wa tansawna anfusakum. Sedangkan kamu lupa diri kamu. Suruh orang solat, suruh orang macam-macam. Tapi dia sendiri tak buat. Adakah patut? Dan lagi tak patut pada? Wa antum tatlunal kitab. Kamu baca pula kitab Allah. Tapi kamu tak buat, suruh orang. Last sekali Allah kata apa? Afala? Kamu ni betul-betul tak ada akal. Kenapa tak ada akal? Berakal tak? Dia suruh orang pergi solat, dia suruh orang pergi belajar, kan? Kamu pergilah belajar supaya kamu masuk surga. Saya nak masuk neraka, tak ada masalah. Berakal tak? Tak berakal. Okey, boleh Dah. Oh. Ni bagi buku tu. Tak ada. Okey, kita baca buku ni. 72 doa dan zikir harian Rasulullah SAW. Buku ni walaupun nampak simple dan harga pun murah, tapi ini tanda bukti kita cinta pada Allah. Selagi semakin banyak kita ikut sunnah Nabi, semakin bukti kita cinta pada Allah. Semakin kurang kita ikut sunnah Nabi, semakin menunjukkan iman kita, cinta kita pada Allah rendah. Kan? Ini 72 ni. Kalau kita amal 2 je, mana cinta kita pada Allah sedikit. Okey, ini rasanya last ni. Doa mohon cinta Allah. Yang pertama kita dah baca muka surat 72. Yang pertama kita dah bacakan minggu lepas. Sekarang doa mohon cinta Allah yang kedua. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa iza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi, hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Maksud dia, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepada engkau fi'lal khairat, melakukan khairat, kebaikan. Sebab apa minta? Kenapa minta pada Allah? Sebab nak buat kebaikan benda yang paling susah. Betul kan?
Kadang-kadang benda simple aja. Apa dah senyum pada orang. Susah tak nak senyum pada orang? Susah ke senang? Kalau kita jumpa 30 orang dalam satu hari, berapa orang kita senyum? Ha? Pernah tak buat bancian? Ha? Kalau jumpa setiap hari 30 orang, berapa orang kita senyum? Apa dia? Tak tahu. Macam mana boleh tak tahu? Ha? Kita kalau bos kita cakap kan, setiap kali kamu masuk office dan kamu senyum dapat bonus. Agak-agak berapa kali kita senyum? Senyum je. Sakit kepala pun senyum je. Sebab apa? Bos kata nak bagi bonus. Tapi Tuhan pula kata apa? Nabi kata apa? Senyum kamu adalah sedekah. Dan sedekah tu siapa yang akan balas? Sama tak Tuhan balas pahala sedekah dengan bos bagi pahala senyum? Upah senyum. Sama tak? Tak sama. Tapi kita buat yang mana? Ha? Nak tak kerja dengan saya? Senyum je. Lagi banyak senyum, lagi banyak bonus. Nak tak? Subhanallah. Kan? Pelik tak manusia? Benda simple je. Kenapa kita malas? Tama-tama petang-petang kan, jalan pula jam. Oh, lagi susah nak senyum. Ha? Dalam jam ni lah dia nak buat Roblox kan. Jadi solusinya apa? Untuk memudahkan kita buat kebaikan. Baca doa ni. Kita minta pada Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon pada Engkau supaya dapat buat segala kebaikan, tak kiralah besar ke kecil, wa tarikal munkarat. Nak tinggal kemungkaran pun susah, betul? Nak tinggal mengumpat. Dah 20 tahun usaha, tak tinggal juga. Nak tinggal apa ni? Buang masa, bersembang kosong. Tak boleh juga. Baca doa ni. Ya Allah, bangun tengah malam. Aku mohon pada Engkau, bagilah kekuatan supaya aku dapat tinggal benda-benda mungkar. Dan yang ketiga apa? Ni lagi susah nak ada dalam hati kita. Hubbal masakin. Aku mohon kepada Engkau supaya dapat mencintai siapa? Oh, paling susah, betul. Kita kalau datuk dengan orang miskin, kita lebih cinta yang mana? Ha? Cakap je lah. YB dengan orang miskin kat kampung tu, kita cinta yang mana? Ha? Susah kan? Sebab susahlah Nabi ajar kita baca doa. Kenapa susah cinta orang miskin? Saya nak tanya ni, yang ada ni. Berapa orang miskin yang kita cinta? Mengaku je lah. Berapa orang miskin yang kita cinta dalam hidup kita? Kalau kita cinta pada orang, kita akan selalu berhubung, lalu jumpa, betul tak? Lalu tanya masalah dia, selalu bantu dia. Itu cinta. Bila kita tak jumpa, tak bertanya khabar dan tak peduli, itu bukan cinta. Betul? Jadi nak tahu kita cinta pada orang miskin, tengok ada berapa ramai saudara orang miskin yang kita pergi jumpa, santuni mereka, bantu mereka kan? Berapa orang? Ada. Kalau kita tak cinta pada orang miskin, kita sebenarnya ada masalah iman. Sebab apa? Sebab kita tak cinta kepada orang yang Allah cinta. Salah satu tanda cinta pada Allah ialah kita wajib cinta siapa yang Allah cinta. Allah cinta tak orang miskin? Cinta. Allah perintah pada Nabi, jangan halau mereka. Sabar, duduk bersama mereka. Allah cinta. Dan kita wajib cinta apa yang Allah cinta. Bila kita tak cinta siapa yang Allah cinta, sebenarnya kita tak cinta pada Allah. Jadi mulai sekarang kena cari orang miskin. Carilah. Kita yang tak nak sangat jumpa orang miskin sebab apa? Daripada faedah duniawi tak ada, betul kan? Pernah tak jumpa orang miskin dia bagi projek? Mana ada? Kita bagi duit ada kan? Lepas tu rumah pula sempit, kipas tak ada. Lepas tu kadang-kadang kotor, lagi mencabar. Jadi tak ada dalam komus ataupun jadual kita, seminggu sekali ke, 2 kali seminggu ke, ziarah orang miskin bantu. Tak ada. Bila tak ada, tak ada cinta. Bacalah doa ni. Wa hubbal masakin wa an taghfira li, dan
Nanti kita akan tunjuk video kita pergi negeri semalam. Ya Allah, saya rasa tak ada kot kat Semenanjung. Bila sebut Semenanjung tahu kan? Kita pergi rumah tu terlalu sempit. Duduk berapa orang? 14, 20 orang. Lepas tu anak dia perempuan tu kahwin, dapat anak 6 orang, kecil-kecil. Yang terbaru baru 31 hari. Kecil-kecil, dekat-dekat. Sebab dia tak ada kerja dan tak ada ilmu. Memang dia tak ada IC kan. Tak ada IC, dia tak boleh belajar. Kalau tak belajar, tak ada ilmu, dia tak tahu macam mana nak menguruskan. Jadi beranak sampai dia kata, saya tak tahu nak buat apa. Kecil-kecil je. Rumah sama besar dengan tandas kita. Duduk sampai 10 orang. Kalau saya cerita ni tak percaya. Tapi bila pergi, tak tahu lah. Jadi kita kena pergi. Bila kita pergi, baru dah datang rasa cinta tu. Kalau setakat dengar, tak nampak, tak sama. Dia kena apa? Bukan ilmu yakin. Tapi ainul yakin. Tengok baru itu. Sebab tu bila kita pergi, kita rasa nak pergi lagi. Sebab apa? Kita rasa macam kalau kita tak bantu dia, kita memang orang yang pentingkan diri. Allah tak suka pada orang yang pentingkan diri. Solat dia aja, puasa dia aja, haji dia aja, berjalan dia aja. Tak kisah apa yang berlaku pada orang miskin. Allah tak suka. Bahkan kata ulama, orang yang hidup pentingkan diri tak layak hidup di atas muka bumi Allah. Allah nak kita sentiasa ta'awun alal birri wat taqwa. Okey, kemudian wa antaghfira li wa tarhamani, dan wahai Tuhan ampunlah dosaku dan wa tarhamani, rahmatilah aku. Banyak dosa kita, antaranya tak peduli pada orang miskin. Jadi kita minta ampun. Dan rahmatilah aku. Sebab apa? Selama ni aku tidak ada rahmat kepada orang miskin. Ya. Wa iza arata fitnatan. Wa iza arata fitnata qaumin, dan apabila engkau menghendaki fitnah sesuatu, fitnah berlaku pada sesuatu kaum, maka fatawaffani ghaira maftun. Kalau ada kaum tu buat maksiat kemungkaran dan engkau nak timpakan musibah, matikan aku sebelum tu. Boleh? Minta mati ni bukan minta elak musibah. Okey ke? InsyaAllah. Wa as'aluka, dan aku mohon pada engkau hubbaka, cintakan engkau, wa hubba man yuhibbuk, dan aku mohon juga supaya mencintai orang yang engkau cintai. Bukan ulama saja yang Allah cinta, bukan nabi sahaja, tapi juga orang miskin tadi. Jadi mulai sekarang kena tanam, kena buat jadual, pergilah ziarah orang miskin. Sebab ganjarannya apa dia? Apa ganjarannya bila kita cinta orang miskin? Dapat cinta Allah. Ni bukan 1000 ni, bukan 1 juta. Dapat cinta Allah. Boleh tak dijual beli cinta Allah? Tak boleh. Wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan aku mohon pada engkau supaya aku dapat mencintai amalan yang mendekatkan aku kepada cinta engkau. Boleh? Banyak tak amalan yang kalau kita buat, kita semakin dekat dengan cinta Allah, tapi kita tak buat. Kan? Apa yang Allah cinta? Antara amalan yang Allah cinta. Yang antara disebut dalam hadis kursi, Allah kata, tidak ada satu amalan yang paling aku suka dilakukan oleh hamba-Ku melainkan amalan fardu. Jadi Allah suka kalau kita buat amalan fardu yang terbaik. Kalau solat awal waktu, solat berjemaah kan. Kalau puasa Ramadan lengkap, sempurna. Yang kedua, amalan sunat. Allah sebut dalam hadis qudsi itu, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hamba-Ku sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nafilah, sunat. Dengan amalan sunat tu hatta uhibbah, sehingga aku cinta pada dia. Solat duha, solat sunat 12 rakaat, solat witir, solat malam, zikir pagi petang. Semua amalan sunat yang menyebabkan kita akan dapat cinta Allah.
Termasuklah kita pergi ziarah saudara-saudara kita kan. Kan kita biasa dengar satu hadis ada seorang lelaki pergi ziarah saudara dia. Allah hantar malaikat dan malaikat tanya, kamu nak ke mana ni? Nak pergi ziarah saudaraku. Malaikat tanya lagi, apa tujuan? Ada tujuan duniawi ke, nak pinjam duit ke? Tak ada, betul-betul kerana Allah. Maka malaikat bagi tahu, aku adalah malaikat diutuskan oleh Allah supaya Allah beritahu pada kamu, Allah minta aku beritahu pada kamu, iaitu Allah cinta pada kamu. Sebab apa? Sebab apa Allah cinta pada lelaki ni? Dia pergi ziarah saudara dia betul-betul kerana Allah. Termasuklah kita pergi ziarah orang miskin. Tak ada tujuan langsung untuk duniawi. Kemudian, malaikat kata lagi, Allah perintah kepada semua penduduk langit, iaitu malaikat, supaya cinta pada lelaki ni. Dan Allah jadikan orang di bumi yang beriman cinta pada lelaki ni. Kan? Sebab apa? Semua bermula daripada Allah cinta pada dia. Apa kerja dia? Apa amalan dia? Ziarah saudara betul-betul kerana Allah. Okey. Cukup ah? Hadis yang 72 yang terakhir kita baca malam besok. Perlu huraiannya. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi pada malam besok. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل